Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel Ustazah Siti Khadijah. Baiklah, pada hari ini Ustazah akan berkongsi berkenaan dengan tutorial pengisian ISEL Nilam. Baik, kalian sudah bersedia? Kalau sudah, jom. Baiklah murid-murid, langkah yang pertama untuk mengisi data nilam ini, kita perlu mencari nota ataupun WhatsApp. Kalau WhatsApp lah. Kalau Telegram lah. Yang telah dikongsikan oleh guru kelas dalam grup kelas masing-masing. Okey, kita buka. Kalau macam di sini, saya buka kelas 5 Ibn Sina. Okey, kemudian kita cari. Okey, ada perkongsian berkenaan dengan ISEL Nilam. Okey, kita cari perkongsian ini. Kemudian scroll ke bawah sehingga jumpa link yang diberikan untuk data nilam ISEL Nilam lah. Okey, kemudian bawa cursor ke sini, dia akan keluar tanda tangan, ada simbol tangan tu. Kemudian kita boleh klik kepada link yang diberikan. Okey, bila klik, kita akan terus dibawa kepada paparan sistem perekodan data nilam bersepadu Negeri Selangor ISEL Nilam. Baik, bila murid mahu mengisi rekod ini, rekod bacaan nilam sekolah rendah daerah Hulu Angat, yang pertama sekali murid wajib menggunakan email MOE ataupun kita sebut sebagai ID D5 Okey, email di sini. Okey, masukkan email MOE sahaja. Selain daripada email MOE tidak diterima. Okey, contoh, kalau kita tengok di sini, contoh yang diberikan, dia dah bagi contoh dah ni. Okey, contoh email murid M, mesti bermula dengan M. M huruf kecil Okey, M huruf kecil, kemudian dash. Okey, kemudian ID D5 murid masing-masing. Kalau contoh saya nak isi, saya isi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sebagai contoh sajalah. Kemudian pastikan aliasnya betul, alias MOE dash dl.edu.my. Okey, pastikan betul ya. Kalau salah dash ataupun salah koma di sini, nanti perekodan tu tak dapat direkodkan dalam data lah. Okey, seterusnya scroll lagi ke bawah, kita akan jumpa judul buku ataupun bahan bacaan. Kalau murid-murid baca buku, tajuk buku lah kita isi di sini. Kalau katakan murid-murid baca poster ke ataupun bahan selain daripada bukan buku, boleh type tajuknya. Kalau tak ada tajuk, memadai masukkan poster ataupun video YouTube pun boleh juga. Okey, contoh saya baca buku, saya masukkan tajuk buku. Okey, sekejap ya. Kalau boleh huruf besar. Okey, kita masukkan tajuk bahan bacaan, Meraih Redha Ilahi. Okey, nama pengarang. Seterusnya scroll ke bawah berkenaan dengan nama pengarang. Kalau buku tersebut ada nama pengarang, masukkan nama pengarang. Okey, kalau tiada nama pengarang, memadai dengan letak tanda ataupun simbol dash. Tanda yang macam tolak tu. Okey, memandangkan buku saya baca ada nama pengarang, maka saya akan masukkan nama pengarang. Baik, seterusnya scroll lagi ke bawah, tahun terbit. Okey, untuk tahun terbit di sini nyatakan tahun dalam bentuk nombor. Kena masukkan dalam bentuk nombor. Contoh, terbit tahun 2022. Okey, kita type 2022. Jangan eja. Kalau eja salah. Okey, nombor sahaja. Kalau katakan video tersebut tidak ada tahun terbit, kosongkan. Tak perlu isi. Kosongkan tahun terbit. Sama juga dengan penerbit. Kalau penerbit, untuk bahan bacaan tersebut tidak ada penerbit, kosongkan. Tapi kalau ada tulis, kalau macam contoh saya tadi, buku tersebut ada tahun penerbitan, saya masukkan. Okey, tahun terbit 2022, penerbit. Katakan penerbitnya adalah Galeri Ilmu
Sendirian Berhad. Okey, masukkan. Kalau tak ada, tak perlu ya. Okey, seterusnya scroll lagi ke bawah. Kita akan sampai kepada kategori. Kalau murid baca buku, hanya dua saja pilihan. Sama ada fiksyen atau bukan fiksyen. Kalau buku tersebut, buku cerita, komik ke, novel ke, apa sahaja bentuk cerita, kita akan klik fiksyen. Okey, jelas ya? Okey, kalau macam buku yang Ustazah baca ni tadi, dia bukan buku cerita. Jadi kita klik kepada bukan fiksyen. Ingat, kalau cerita, klik fiksyen. Kalau bukan cerita, klik bukan fiksyen. Okey, kalau katakan murid baca poster, kliklah bahan bukan buku. Ataupun baca kad, klik bahan bukan buku. Untuk bahan digital ni, contohnya murid menonton video YouTube, boleh klik bahan digital. Okey. Okey, memandangkan tadi saya masukkan buku, maka buku saya bukan fiksyen, saya klik bukan fiksyen. Seterusnya untuk bahasa, tengok bahan bacaan tersebut. Kalau bahan bacaan tersebut bahasa Melayu, kita klik bahasa Melayu. Gitulah berikutnya. Okey, seterusnya jumlah muka surat. Untuk jumlah muka surat pun sama, masukkan nombor sahaja. Okey, untuk buku ini contohnya 234 muka surat. Masukkan nombor sahaja. Jangan type 234 kemudian kita letak pula MS. Salah. Masukkan 234 ini sahaja. Okey, kalau katakan murid-murid baca poster ataupun kad, dia tidak ada muka surat, nak buat macam mana? Okey, kita letak satu. Satu bahan bacaan, kita letak satu. Video ke, poster ke, kad ke, kita letak satu. Kalau dua kad, dua lah. Kalau satu, satu. Okey, kalau buku mesti ada muka surat. Jadi saya masukkan muka surat. Okey, untuk aktiviti, scroll ke bawah, kita akan jumpa aktiviti. Aktiviti, saya sangat galakkan murid tanda yang pertama, amali. Okey. Kemudian kalau murid nak tanda lebih daripada satu, tidak ada masalah. Selepas baca bahan bacaan tersebut, murid boleh tanda lebih pada satu. Contoh catatan, lakonan dan sebagainya. Tapi paling minima tolong tanda satu. Dan tiklah amali ni. Baik, seterusnya untuk ulasan. Ulasan, catatan, nilai murni, rumusan dan sinopsis. Biasanya murid sering bermasalah untuk mengisi ruangan yang ini. Jangan risau. Di sini Ustazah berikan beberapa contoh ayat yang boleh murid ambil salah satu daripada ayat tersebut untuk masukkan dalam ulasan. Okey, antara contoh ulasan yang boleh murid tulis ialah buku ini sangat bagus. Cukup. Kalau katakan bukan buku, boleh juga type poster ini berwarna-warni. Okey, sebagai contoh. Cukup satu ayat, jangan buat karangan. Nanti Ustazah akan berikan contoh lain. Tengok di tepi. Okey, tengok di tepi. Ini adalah contoh lain bagi ayat rumusan yang boleh murid masukkan di dalam ulasan Aisel Nilam. Baik, bila kita dah isi, tengok di sini ada button submit kan. Okey, sebelum submit, pastikan kita semak semula. Sekali lagi kita semak. Okey, email MOE, kemudian judul bacaan, nama pengarang, kalau tiada nama pengarang letak dash, tahun terbit, kalau tiada tahun terbit letak sila kosongkan. Kemudian penerbit, kalau ada sila tulis, kalau tiada sila kosongkan. Kemudian kategori bahan bacaan tersebut, seterusnya bahasa, jumlah muka surat. Kalau tiada muka surat, letak satu. Okey, seterusnya aktiviti. Pun dah tanda. Okey, kita boleh tanda lebih pada satu.
Contoh saya nak letak 3. Baik, kemudian ulasan. Okey, sebab tadi saya masuk buku, maka saya letak buku lah. Buku ini berwarna-warni. Ataupun buku ini sangat menarik. Okey. Kemudian baru kita tekan button submit. Okey, kadang-kadang kita tekan button submit, dia akan keluar inilah untuk apa, untuk pastikan kita bukan robot. Okey. Yang ni kita kena carilah mana traktor kan. Okey. Verify. Okey, sehinggalah kita bertemu dengan paparan yang ini. Rekod bacaan yang sekarang dah ulangan. Your response has been recorded. Okey, maknanya kita punya pengisian tadi telah direkodkan. Okey, itu sahaja cara mengisi Aisel Nilam. Dan pastikan setiap kali satu bahan bacaan dibaca, satu borang harus diisi. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.